Kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula tiap-tiap karamah. Situ. Katanya bermula tiap-tiap karamah yang tiada menyertai akan dia itu keredaan daripada Allah Ta'ala, maka mempunyainya itu mustadraj, terpedaya lagi naqsin atau beroleh kebinasaan dan kerugian. Baik. Jadi hari itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa ada istiqamah itu ialah dua karamah. Pertamanya karamah iman, yaitu dengan bertambah yakin dan juga syuhudul ayan. Yang keduanya ialah karamah amal, yaitu mengikuti akan suruh Allah Ta'ala dan menjauhi segala dakwah dan juga pedaya. Itu karamah. Cuba kita tengok, itulah karamah yang sebenar-benarnya, yang kemuliaan hakikiyah, dipanggil karamah hakikiyah yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kita tengok dia sebut lagi berhubungkan dengan karamah ni. Dia kata bermula tiap-tiap karamah, tak kira tiap-tiap perkara yang mencari adat. Karamah dengan makna tiap-tiap perkara yang mencari adat di sini, tiada menyertai akan dia, akan karamah itu oleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud tuan-tuan yang kata tidak menyertai akan dia oleh keredaan daripada Allah? Kena buat catatan sedikit, maknanya tidak muwafakat bagi kehendak Allah. Itu maksud tidak menyertai akan dia oleh keredaan daripada Allah, yakni tiada muwafaqat dan tidak muwafakat bagi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita kata zahir kepada seorang itu benda-benda yang pelik, benda-benda yang mencari adat kebiasaan manusia. Tetapi dia itu sendiri contohnya zahir daripadanya benda-benda pelik, tetapi dia itu buat perkara-perkara yang menyalahi bagi syarak. Menyalahi bagi syarak. Contohlah kita buat misal, dia boleh pergi ke satu tempat itu dengan 1 saat ataupun 1 minit, tetapi dia tak pernah semayang. Misalnya kita tengok tak pernah semayang, tak pernah puasa. Ataupun dia kata begini, contohnya lah, kita kata, dia kata hujan turun, maka hujan pun turun. Tapi kita tengok dia ini, perbuatan dia ataupun gerak-geri dia tidak muafakat bagi kehendaki Allah, maksudnya apa yang diredai oleh Allah. Contohnya dia pakai pakaian tidak menutupi aurat, pakai seluar juga tapi nampak pada pusat, pada lutut dan seumpama. Itu maksud tiap-tiap karamah yang tiada menyertai akan dia, itu keredaan daripada Allah, maksudnya tidak muafakat dengan kehendak Allah. Begitu. Maka orang yang macam itu tuan-tuan sebenarnya bukan karamah. Itu dia panggil maka yang mempunyainya itu karamah tadi ni, itu dinamakan mustadrajun. Abu Bakri sikit, mustadraj. Ini panggil mustadraj. Bahasa kita panggil orang yang diistidrajkan.
Dan orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istidraj ni? Apa kita nak sebut istidraj? Setengah tutup buku kita terjemah maknanya orang yang dipermuakan oleh Allah. Apa makna permua? Kita pun tak tahu bahasa apa. Orang yang dipermuakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun setengah kita dia terjemah makna pelorong. Istidraj ini makna pelorong. Tuhan bagi lorong bermacam-macam lorong, tapi Tuhan bagi kesenangan, Tuhan bagi kemudahan, Tuhan nak tarik, nak rentang kepada siksa. Itu mana istidraj. Sebab itu ketua guru kita dia buat misal, dia buat contoh. Istidraj ni seperti mana? Seperti kita jamu ayam, kita tabur padi ataupun kita tabur beras, bagi dia makan dia makan sampai dia kenyang, dia asyik dengan makan dia, kita pun tangkap. Masa tangkap tu lah kita nak sembelih dia, nak buat gulai dia, macam ibarat dia macam tu, dia panggil pelorong. Dia nak apa? Tuhan bagi. Nak Tuhan bagi. Tapi Tuhan bagi itu atas jalan Allah Ta'ala nak mempermuakan. Artinya Tuhan nak menarik dia kepada siksa. Na'udzubillah min zalik. Di istidraj ini tuan-tuan bahaya. Bahaya sehingga seorang itu tidak menyedarinya. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan Tuhan sebut sanastadrijuhum, selagi akan kami istidrajkan mereka itu, min haitsu la ya'lamun, sekira-kira mereka itu tidak mengetahui. Jadi kita tak tahu, tak sedar. Kita nampak lagu karamah, nampak lagu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri, tapi hakikatnya adalah istidraj. Nampak lagu nikmat, tapi hakikatnya istidraj. Ini kita takut. Ini yang ditakuti oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakuti dan juga dibimbangi oleh para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Awliya Allah, mereka rasa takut sangat, takut Tuhan cuba mereka. Yang Tuhan bagi macam-macam Tuhan izinkan, tapi izin itu bukan bentuk karamah, tetapi bentuk istidraj. Maka orang itu namanya mustadraj, orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak lagu karamah, dia minta semua Tuhan terima, dia minta apa semua Tuhan bagi, tapi bagi itu nampak lagu kemuliaan karamah, tapi tidak hakikatnya istidraj. Inilah yang kita takut ni. Yang takut ni ditakuti oleh golongan wali-wali Allah, ahli sufi yang sadiqah, yang benar. Istidraj itu bahaya. Baik. Jadi kalau orang tanya kita apa beza nikmat dengan istidraj, apa beza nikmat dengan istidraj? Contohnya kita buat misal lagu ni. Tuhan berikan kepada seseorang itu kekayaan, kemewahan. Dia ni orang beriman. Dan Tuhan beri juga kepada orang yang tidak beriman kekayaan, kemewahan, hidup senang lenang, harta melimpah ruah, duit bertimbun-timbun banyak Tetapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka, orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah, yang menyemutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu,
Tuhan berikan kepada mereka itu nampak lagu kemuliaan, nampak lagu karamah, kemuliaan, tapi hakikatnya bukan karamah, itu adalah istidraj. Jadi beza antara istidraj dengan nikmat senang sahaja, iaitu kata ulama yang kata nikmat itu ialah kullu ma tuhmadu aqibatuhu, tiap-tiap perkara yang dipuji kesudahan dia, itu nama nikmat. Tapi kalau tiap-tiap perkara itu kesudahannya tak terpuji, itu namanya istidraj. Ini beza dia istidraj. Kalau kesudahan dia, mana hujung jatuh penghujungnya itu dipuji, itu namanya nikmat. Kalau Tuhan berikan kepada kita harta yang banyak, Tuhan bagikan kepada kita duit yang banyak, Tuhan berikan kita bakat, tetapi kita gunakan perkara itu kepada yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nama nikmat. Itu nama nikmat. Tapi kalau Tuhan beri kepada kita bakat besar, jawatan tinggi, harta banyak, kekayaan, tapi kita gunanya bukan jalan yang diredai oleh Allah, guna untuk berfoya-foya, guna untuk berbuat maksiat, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istidraj. Inilah tuan-tuan, dan kita ada kereta 2-3 biji, dan kita gaji beribu-ribu, guna ke mana? Kalau guna untuk datang ke masjid, guna untuk buat kebaikan, tolong orang, bantu orang, insya-Allah nikmat. Tetapi kalau kita guna pangkat, jawatan, gaji besar itu untuk berfoya-foya, untuk tujuan berbuat maksiat dan haka pada Allah, itu namanya istidraj. Alhamdulillah, nampak lagu kemuliaan, karamah, tetapi tidak diliputi dengan redha Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istidraj. Maka orang itu namanya mustadraj. Maka orang ini dia panggil apa? Terpedaya. Kita tengok dia sebut, maka mempunyainya itu mustadraj, terpedaya lagi naqsin. Itu tuan-tuan kena tambah tu. Lepas daripada terpedaya, lepas itu dia ada apa? Lam, lam saja. Tuan-tuan kena tambah lam, alif, ga, ya. Lagi naqsin. Itu dia campur dengan bahasa Arab sikit. Lagi kekurangan. Naqsin itu makna kurang. Lagi kekurangan, ataupun orang itu dia beroleh kebinasaan dan juga kerugian. Binasa dengan siksa di akhirat nanti, dan juga rugi di akhirat nanti. Di dunia ni nampak tak ada apa, senang, lenang. Dia guna nikmat yang Tuhan bagi itu untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kan. Habis. Baik. Kemudian kata muallif kita rahimahullah taala, dan kata Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ni tuan-tuan ialah tuan guru dan guru bagi Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Dan guru bagi Syekh Ibnu Athaillah itu pengarang kitab Al-Hikam, dan yang masyhur dipanggil Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi dia kata apa? Dia kata bukannya sya'an karamah itu, sya'nun tu. Kita baca sya'an, dia asalnya baca sya'nu karamah, dicampur dengan bahasa Arab.
bahasa kita panggil pekerjaan, perkara lah senang sikit. Dia kata bukanlah perkara karamah itu. Dia kata orang yang digulung baginya itu bumi, orang yang dilipat bumi. Maksud lipat bumi ni perjalanan yang jauh, al-masafatul ba'idah, panggil perjalanan yang jauh jadi dekat. Tu orang panggil lipat bumi. Ataupun dalam bahasa tasawuf dipanggil ahlul khutwah. Ahlul khutwah ni maksudnya orang-orang yang selangkah. Dia jalan selangkah sampai ke Mekah. Tu panggil ahlul khutwah, selangkah. Baik, itu bukan karamah ni kata. Itu bukan karamah. Maka tiba-tiba tengok, bila kita kata digulungkan baginya itu bumi, maka tiba-tiba ada ia di Mekah atau lainnya, lain pada Mekah daripada segala negeri. Itu bukan karamah. Maksudnya itu bukan karamah yang haqiqiyah, bukan karamah yang sebenar-benarnya. Kerana apa kita kata bukan karamah yang sebenar-benarnya? Kerana iblis pun laju perjalanannya sampai, sedangkan iblis tak sujud pada Allah, iblis derhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karamah tu. Itu namanya istidraj, bukan hakikat. Cuma di sisi kita orang awam, orang kebanyakan ni yang menganggap benda itu karamah, perjalanan yang jauh dan dekat. Dan kalau begitu juga tuan-tuan, jin pun boleh 2-3 langkah sampai dah sana. Jin pun boleh juga. Itu bukan satu karamah yang sebenar-benarnya. Tetapi karamah yang sebenarnya tuan-tuan di sisi ulama tasawuf ataupun di sisi muqarrabin, mana di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Tengok dia sebut. Dia kata hanya sya'an karamah itu orang yang digulung daripada orang tu segala sifat hawa nafsunya. Tengok apa makna digulung. Digulung, dilipat. Murad digulung, dilipat di sini tuan-tuan dengan makna ditukarkan. Tuan-tuan kena buat catatan tu. Apa? Iaitu orang yang digulung, artinya orang yang ditukarkan daripadanya segala sifat hawa nafsunya yang jahat tu. Maka tiba-tiba sampai ia orang itu kepada Tuhannya, tiba-tiba sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya karamah yang sebenarnya. Itu mana orang yang macam ini boleh kita sebutkan sebagai golongan-golongan majzubun. Majzub, orang-orang yang Allah Ta'ala tarik hati mereka, rentang hati mereka itu terus meninggalkan maksiat dan terus berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karamah.